Selamat pagi, hari ini kita teruskan bab 4, bahagian terakhir, iaitu getah sintetik. Sintetik maksudnya buatan. Jadi apa yang kita akan belajar, kita akan tengok jenis-jenis atau contoh getah sintetik. Kemudian kita akan tengok kegunaan mereka. Okay, jadi pertama sekali kita tengok kenapa getah sintetik dihasilkan. Sebenarnya dia dihasilkan untuk mengganti getah asli. Kerana dia mempunyai beberapa kelemahan seperti lembut, tidak tahan haba, mudah dioksidakan dan reaktif kepada bahan kimia. Dia tak tahan lama. Jadi setelah getah sintetik dihasilkan, dia mempunyai ciri keras, tahan haba, tahan bahan kimia, tahan pengoksidaan. Pada masa yang sama, dia mempunyai ciri-ciri utama dia iaitu kenyal, dan dia adalah kalis air, penebat haba atau elektrik. Jadi sekarang kita masuklah getah sintetik. Sebenarnya dia sama getah asli, iaitu bersifat kenyal atau merupakan polimer elastomer yang bersifat elastik. Cuma dia adalah buatan, dia adalah polimer sintetik. Jadi sini adalah jenis-jenis atau contoh getah sintetik: neoprena, SBR, getah silikon, thioko, getah nitrile. Getah nitrile biasanya kita guna untuk buat sarung tangan. Dan kebanyakan mereka dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. Ini adalah satu info yang saya rasa kita patut tahu. Getah termaju iaitu Ecoprena dan Pioprena sebenarnya dihasilkan oleh Lembaga Getah Malaysia yang mempunyai ciri-ciri istimewa dan yang paling penting, dia mesra alam. Kita tengok video. Our lives are surrounded by a variety of rubber-based products on a daily basis. Ecoprena and Pioprena are established specialty rubber produced from natural rubber. Latex harvested from the hevea tree utilized in Ecoprena and Pioprena production will help to increase socio-economic of the rubber smallholders. The production of Ecoprena and Pioprena are responsive to the latest global trend towards sustainable development through waste minimization and effective use of natural resources to improve carbon life cycle of rubber products. Cost-effective process incorporates stringent quality control to ensure the quality of the Ecoprena and Pioprena produced. Since 2010, the technology has been licensed to produce Ecoprena and Pioprena commercially to Felda Rubber Industries. Ecoprena and Pioprena is an eco-friendly and eco-purified form of natural rubber with distinguished characteristics of raw rubber and physical rubber properties. The promotion of the usage of Ecoprena and Pioprena as a sustainable green material for greener application such as in retread tires, fenders, hoses, tank track pad, shoe sole, and others. Currently, the specialty rubber tires are tested on commercial fleet, including Prasarana, Felda Transport, and Transnational under the Rubber NKA program. Ecoprena and Pioprena are green and eco-efficient material for rubber product applications.
Okay, jadi kita boleh nampak tadi sebenarnya Ecoprina dan Pioprina, okay, kegunaan dia sudah meluas sekarang. Dan okay, ini adalah Ecoprina. Okay, dia adalah satu natural rubber yang warna gelap sikit. Okay, dan kegunaan dia, okay, biasanya pada tayar. Okay, ni ialah kasut kawat kaki, ini adalah pen. Okay, pewarna. So, sini dia dapat satu award lah. Okay, kita boleh nampak dia menghasilkan pewarna dengan warna yang lebih cerah. Okay, yang lebih menarik kalau banding dengan acrylic atau watercolor. Sehingga dia memenangi satu award pada tahun 2007. Okay, dalam kategori bahan pendidikan. Okay, dan kita boleh nampak dalam video tadi ada satu lagi jenis getah yang warna cerah sikit. Okay, itu adalah Pioprina. Okay, dia menggunakan treatment yang special. Okay, di mana dia mempunyai kandungan nitrogen yang rendah dan lebih cerah dari segi warna dia. Dan apa yang special di sini, dia adalah low stress relaxation and low creep. Maksudnya dia lambat kembali kepada bentuk asal, dia sesuai menjadi ini memory foam. Okay, ataupun kapet untuk sport, kasut. Kita boleh nampak di sini. Okay, dia punya pressure mapping adalah lebih luas dan kita akan rasa lebih stress relaxation. Okay, di sini kita boleh nampak lah. Okay, jadi apa yang special tentang dua getah sintetik tadi? Dia adalah mesra alam. Okay, sekarang kita tengok penggunaan getah dan alam sekitar pula. Okay, penggunaan barangan getah secara tidak lestari akan mengakibatkan pencemaran terhadap alam sekitar. Sebab getah sintetik mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Tetapi yang tadi kita tengok getah sintetik itu kita dikecualikannya. Okay, getah sintetik yang tadi dia mesra alam, maksudnya dia senang terurai. Ini kita refer kepada getah sintetik yang lain. Okay, contohnya tayar kenderaan adalah antara produk getah sintetik utama yang perlu dilupuskan dalam kuantiti yang banyak. Okay, dan sehingga di beberapa negara seperti Amerika Syarikat, mereka guna tayar sebagai bahan api untuk menjanakan tenaga elektrik. Okay. Okay, jadi kita teruskan. Getah asli sebaliknya mengambil masa yang lebih singkat. Okay. Namun begitu, penggunaan getah asli lebih terhad kerana sifat yang kita tengok tadi, kelemahan dia tidak tahan haba dan pelarut kimia. Jadi, cuba fikirkan bagaimanakah masalah pelupusan barangan getah dapat dikurangkan. Okay, sekarang kita sudah dalam usaha sehingga kita ada Ecoprina dan Pioprina telah dihasilkan. Okay, sekarang kita tengoklah. Okay, latihan yang terakhir untuk bab ini sebagai rumusan. Apakah yang dimaksudkan dengan getah sintetik? Dia adalah sejenis polimer sintetik yang bersifat elastomer atau dia adalah polimer elastik. Okay, nombor 2, sarung tangan pembedahan dihasilkan dengan menggunakan getah asli atau getah sintetik? Boleh. Okay, dan namakan satu getah sintetik yang dapat digunakan menghasilkan sarung tangan pembedahan. Tadi saya ada highlightkan, kena ingat iaitu getah nitrile. B, bagaimanakah ciri-ciri sarung tangan pembedahan berbeza dengan getah asli? Dia boleh lebih tahan terhadap bahan kimia dan bahan pelarut. Jadi untuk mana-mana pekerjaan yang memerlukan sarung tangan yang boleh tahan minyak dan bahan pelarut, dia akan guna sarung tangan yang diperbuat daripada getah nitrile. Nombor 3, getah sintetik lebih tahan lama dan tidak mudah terurai secara semula jadi.
Adakah wajar getah sintetik dalam menghasilkan pelbagai barangan? Okey, ini contoh jawapan. Ya, sebab getah asli mempunyai kelemahan dia. Jadi kita perlu getah sintetik yang lebih tahan haba dan tahan pelelasan seperti tayar dihasilkan. Kalau you tak setuju, okay, sebab dia tidak terurai dan boleh menyebabkan pencemaran. Dan dia juga perlu dilupuskan secara sistematik. Okay. Ini adalah antara contoh-contoh yang boleh contoh jawapan yang boleh dirujuk. Okay, ini ada satu soalan yang special. Tumbuhan menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis dan glukosa sendiri adalah gula ringkas. Formula ialah ini C6H12O6. Okay, jadi sebenarnya dia adalah monomer bagi kanji yang berguna sebagai sumber tenaga. Berdasarkan struktur ini, jelaskan macam mana dia menjadi kanji. Okay, jelaskan proses pempolimeran yang berlaku. Okay, ini dia. Apabila lebih daripada satu glukosa, dia akan buang air untuk menghasilkan kanji. Apa proses itu? Kita hanya ada dua jenis sahaja pempolimeran. Satu kondensasi, satu penambahan. Jadi di sini kalau air disingkirkan, dia adalah kondensasi. Okey, jadi kerja rumah untuk hari ini, okay, buat buku kerja muka surat 116 hingga 118, soalan yang senang saja. Dan snap gambar muka surat terakhir 118 untuk disemak. Jadi itu saja untuk hari ini, maka bertamatlah bab 4. Minggu depan kita akan masuk bab 5. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.